Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Bersama kita lagi dalam rancangan Bicara Sukan yang disiarkan dari Studio 3 Kompleks Penyiaran Radio Televisyen Brunei, Kampung Sungai Akar. Dan seperti lazimnya Bicara Sukan akan membawakan satu topik yang untuk diketengahkan setiap minggu yang akan juga turut menjemput tetamu yang akan sama-sama membincangkan mengenai dengan topik yang akan kita bawakan. Baik, minggu ini kita akan membawakan satu topik yang sedang rancak ketika ini, khususnya kepada peminat-peminat sukan futsal tanah air, iaitu Liga Futsal Brunei musim 2024-2025 yang telah memulakan sepak mulanya bagi musim ini pada bulan lepas. Dan pada bulan ini, awal bulan ini, dan bersama kita di studio ialah Yang Mulia Tuan Rosdin Haji Abdul Aziz selaku Komisioner Liga Futsal Brunei 2024. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Tuan. Terima kasih bersama kita bersama meluangkan masa untuk bicara sukan pada kali ini Tuan ya. Jadi Tuan, sebagai memulakan pertemuan kita, dapat kiranya Tuan menerangkan secara lebih lanjut mengenai Brunei Futsal League ataupun Liga Futsal Brunei bagi musim 2024-2025 ini Tuan. Okay, terima kasih Tuan. Brunei Futsal League musim 2024-2025 pada tahun ini berbeza sedikit daripada Brunei Futsal League tahun 2023. Ya. Yang mana pada tahun ini Brunei Futsal League ataupun BFL yang selalu dipanggil BFL mempunyai dua division. Ataupun yang mana kita kenali itu division pertama dan division 1 and division 2 ataupun division pertama dan division kedua, yang mana division pertama dikenali dengan Brunei Elite Futsal League 2024-25, manakala bagi division 2 yang lebih dikenali dengan Brunei Premier Futsal League 2024-25. Jadi pada tahun ini juga Brunei Elite Futsal League 2024-2025 mempunyai 8 pasukan. Sementara itu Brunei Premier Futsal League 2024-2025 pun sama mempunyai 8 pasukan yang akan bertanding dalam Liga Kebangsaan. Ya. Jadi seperti yang Tuan katakan tadi, ada dua tier ataupun dua division untuk kali ini Tuan ya, iaitu division elite dan juga Premier atau perdana Tuan ya. Jadi dapat Tuan menerangkan bagaimana FABD menilai kriteria pasukan-pasukan yang bersaing dalam Liga Elit dan Liga Perdana ini. Okey, kriteria bagi pemilihan untuk Brunei Elite Futsal League sebenarnya seperti mana saya maklumkan lebih awal tadi, yang mana 8 pasukannya sebenarnya dihadkan sebelum ini ada 12 pasukan pada tahun BFL 2022. Yeah. Jadi top 6 ataupun 6 teratas pasukan yang berada di BFL pada 2020 itu dikekalkan dan ditambah dengan satu lagi pasukan daripada luar negara, yaitu Kampung Buangkok FC, dan satu lagi slot bagi tempat ke-8 ataupun slot ke-8 adalah melalui play-off yang mana diisikan oleh pasukan DDT. Sementara itu bagi Tier 2 pula ada satu pasukan yang dimasukkan ke Brunei Premier Futsal League 2024-2025, itu pasukan PES, dan ditambah dengan 7 pasukan ini adalah pasukan bukan barulah dalam sukan futsal ini. Jadi ada 7 pasukan ini, ada pasukan yang sudah ada mempunyai pasukan sendiri, tetapi yang belum ada kesempatan untuk bermain mungkin di Liga Brunei Futsal League 2022 yang pada masa yang lalu. Jadi 7 pasukan ini dimasukkan, diserapkan kepada Brunei Premier Futsal League 2024-2025. Selain itu ada 2 kriteria yang paling penting juga diserapkan kepada pasukan-pasukan ini, yaitu di mana FABD dan juga dengan kerjasama Yakin Futsal League melihat kepada satu pengurusan pasukan yang mantap, artinya mempunyai
pengurus pasukan. Dan kedua adalah mengenai dengan pengurusan kewanganan yang kukuh. Jadi dua kriteria yang penting ini adalah memainkan peranan penting dalam pemilihan pasukan-pasukan yang bermain di Division 1 dan Division 2, selain daripada kita ini melihat kepada performance ataupun pencapaian pasukan-pasukan yang berada di Brunei Pusat League pada tahun 2022. Ya, itu secara ringkas diterangkan mengenai dengan kriteria yang diperlukan untuk pasukan-pasukan yang bertarung dalam dua division ini, Division Elite dan juga Division Premier ya. Jadi Tuan, ada Tuan tadi menyebut beberapa pasukan-pasukan yang akan bertanding dan mungkin para penonton akan juga ingin mengetahui serta tanya pasukan mana yang akan bersaing dalam Liga Elit dan Liga Perdana ini Tuan. Jadi kalau Tuan dapat mengungsikan pasukan-pasukan yang bersaing musim ini Tuan. Okey, terima kasih Tuan. Di sini saya akan menyampaikan pasukan-pasukan yang akan bermain di Brunei Elite Futsal League 2024 ini, seperti mana yang saya maklumkan tadi, ada sebanyak 8 pasukan, iaitu pasukan Kasuka dan Arauda selaku juara bertahan pada BFL 2022, pasukan Shah United, pasukan Almeres Haitun, pasukan MSA BDB, pasukan DDTFT ini adalah daripada daerah Temburong. Kemudian Kota Ranger BKFT, kemudian Arbisham FC daripada daerah Tutong, dan yang terakhir sekali daripada negara Singapura, iaitu Kampung Buangkok FC. Sementara itu yang pasukan-pasukan yang akan bermain di Brunei Premier Futsal League 2024-2025 pula adalah terdiri daripada pasukan PES ataupun PES, kemudian Street United, Hearts Elite, Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Brunei Darussalam ataupun MSSSBD, pasukan Shah Kampung, pasukan FC Fosfor, pasukan Silver Red FC, dan yang terakhir adalah pasukan Majlis Sukan Pasukan Polis di Raja Brunei. Itu adalah antara pasukan-pasukan yang turut bertanding dalam Liga Futsal Premier Elite, Liga Elite dan juga Liga Premier ya. Jadi kita recap sekali lagi pasukan-pasukan yang bertarung dalam Liga Elite bagi musim 2024-2025 ini. Di mana pasukan Kasuka dan Arauda yang merupakan juara bertahan pada Liga Futsal tahun lepas, diikuti dengan Shah United, Almeres Haitun, MSABDB, DDTFT, Kota Ranger BKFT, Arbisham dan Buangkok FC. Manakala Liga Perdana ataupun Liga Premier diikuti oleh ketua Shah Kampung, FC Fosfor, Silver Reds FC, MSP Polis Diraja Brunei, PES, Street United, Hearts Elite dan Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Brunei Darussalam. Itu antara pasukan-pasukan yang akan bertanding dalam liga ini yang saya kira sudah pun di-upgrade ya daripada satu division ke dua division yang lebih mencabar lagi. Jadi Tuan, mengenai dengan format perlawanan pada musim ini Tuan, mungkin Tuan dapat menerangkan secara lebih lanjut lagi, memandangkan ia dua division Tuan ya? Ya, secara ringkas boleh katakan, saya katakan mengenai dengan Brunei Elite Futsal League terlebih dulu, di mana 8 pasukan ini akan bermain secara double round, artinya dua pusingan, dan akan mengambil masa ataupun akan mengharungi perlawanan, di mana setiap pasukan akan bermain 14 perlawanan, dan keseluruhan perlawanan adalah sebanyak 56 perlawanan. Sementara itu Brunei Premier Futsal League pula, iaitu Division 2, 8 pasukan ini akan bermain secara single round saja. Single round, jadi akan memakan masa dalam 28 game. Jadi setiap pasukan akan bermain dalam 7 perlawanan. Dan format perlawanan juga, kejohanan kedua-dua johanan ini akan menggunakan stoppage time. Artinya secara mengikut peraturan-peraturan yang dikuatkuasakan pada masa bersama FIFA, AFF dan RFC juga. So jadi itu secara ringkas mengenai dengan format kejohanan ataupun liga bagi Division 1 dan Division 2 pada tahun ini.
Ya, dan jadi seperti yang diterangkan tadi oleh Tuan tadi, sepak mula telah pun bermula pada 5 Oktober lalu Tuan ya, bagi Liga Elit, dan bagi Liga Perdana pula telah bermula pada 29 Oktober yang baru lalu dengan perlawanan pembukaan telah berlangsung di Kompleks Sukan Universiti Brunei Darussalam. Jadi kita ingin mengetahui secara lebih lanjut lagi mengenai jadual-jadual perlawanan dan juga venue-venue yang akan digunakan sepanjang musim ini Tuan. Okey, mengenai dengan perlawanan ataupun jadual-jadual perlawanan ini yang seperti mana yang telah diatur oleh Yakin Futsal League, di mana kedua-dua division Division 1 dan Division 2 ini akan bermain secara berselang-seling. Jadi berselang-seling artinya Brunei Elite Futsal League bermain dan juga akan diselang-seling dengan perlawanan di Brunei Premier Futsal League. Mengenai venue pula, venue akan menggunakan dua venue perlawanan, iaitu satu di Dewan Serbaguna Kompleks Sukan Negara Hasanal Bolkiah atau yang lebih dikenali dengan Dewan MPH. Sementara itu yang kedua adalah akan menggunakan Kompleks Sukan UBD ataupun Dewan Tertutup Kompleks Sukan UBD. Jadi kedua-dua venue ini akan digunakan bagi perlawanan-perlawanan bagi Brunei Elite Futsal League dan juga Brunei Premier Futsal League. Ya. Mengenai dengan hari pula, jadual ini akan diadakan pada hari biasa ataupun hari Isnin, Selasa, Sabtu dan Ahad. Bagi Brunei Elite Futsal League akan bermain pada sebelah malam dan ada pada sebelah pagi. Sementara itu bagi Liga Brunei Premier Futsal League akan bermain pada sebelah malam sahaja. Ya, itulah. Begitu padat sekali jadual yang telah pun kita dengarkan tadi. Kita harapkan agar semuanya berjalan lancar dan juga menyentuh mengenai dengan perlawanan-perlawanan ataupun venue-venue yang akan digunakan itu tadi Tuan ya, sepanjang musim ini. Jadi adakah orang ramai ataupun peminat-peminat futsal yang ingin menyaksikan sendiri perlawanan tersebut dapat hadir ke venue-venue tersebut? Ya, bagi kehadiran orang ramai ini memang dialulukan. Ya. Jadi di mana dua venue yang disebutkan tadi itu, kehadiran orang ramai ataupun peminat-peminat sukan futsal ataupun peminat-peminat bagi pasukan-pasukan yang bertanding bagi dua division ini adalah sangat-sangat dialukan kerana kita ingin melihat kehadiran orang ramai ataupun peminat-peminat ini untuk mengangkat lagi sukan futsal di negara ini, di samping mereka ini datang untuk menyokong pasukan-pasukan mereka sendiri yang bertanding bagi dua division berkenaan. Ya. Adanya pasukan dari Tutong dan juga Blight, dan saya tertarik mengenai dengan pasukan dari Republik Singapura, Kampung Buangkok FC Tuan ya. Jadi ingin kita ketahui kenapa dan bagaimana pasukan ini menyertai Liga Kebangsaan negara kita ini Tuan? Okey, Kampung Buangkok FC adalah pasukan yang akan bermain di Liga Brunei Elite Futsal League. Kalau kita kena ketahui kalau bola sepak Singapura ni memang salah satu pasukan yang top lah. Jadi bermula ceritanya Kampung Buangkok FC ini adalah merupakan salah sebuah kampung yang berada di Singapura, di mana pemain-pemainnya ini adalah sangat-sangat meminati sukan futsal. Jadi ia diinspirasi oleh seorang pemain daripada Kampung Buangkok FC ini, iaitu Mr. Kenneth. Jadi Kenneth inilah yang mempunyai minat dalam sukan futsal ini. Jadi Kampung Buangkok FC ini sebenarnya mereka ini melihat kejohanan Brunei Futsal League ini sudah berkembang. Jadi di negara Brunei Darussalam. Jadi sebagai salah satu platform untuk dorang sebagai marketing lah, dan juga sebagai untuk merasai kejohanan Liga Kebangsaan ini. Jadi mereka ini sebelum datang ke Brunei sudah pernah mengadakan exhibition match terlebih dulu pada tahun lepas, bertemu dengan pasukan Kasuka Arauda dan juga Almeris FC pada masa itu. Jadi pada tahun ini dorang sudah untuk mencapaikan cita-cita mereka ini untuk bermain di Liga Brunei, yang pada masa ini boleh dikatakan Brunei Futsal League ini sudah dapat dilihat bukan saja di negara sekitar Malaysia, tapi Indonesia juga, malahan Singapura. Jadi di sanalah Kampung Buangkok FC ini minatnya adalah untuk sama-sama mengembangkan sayap sukan futsal di negara ini dan juga di negara Singapura. InsyaAllah seperti mananya
Kampung Buangkok FC ini seperti mana cita-citanya adalah mungkin kalau mereka ini mempunyai prestasi yang bagus di Liga Brunei Elite Futsal League ini, nanti mungkin mereka ini berhasrat untuk membuka ataupun membuat Liga Futsal mereka sendiri di negara Singapura. Dan mungkin kita akan juga dijemput Tuan ya, insyaAllah. InsyaAllah. Jadi Tuan, kita sentuh sedikit mengenai dengan peraturan yang ditetapkan pihak penganjur iaitu FABD. Adakah mengenakan peraturan umur bagi setiap pemain yang berdaftar untuk setiap pasukan memiliki pemain-pemain junior bermain pada setiap perlawanan Tuan? Okey, terima kasih Tuan. Peraturan ini masih dikekalkan seperti mana Brunei Futsal League 2023 yang lalu. Ya. Tetapi pada tahun ini bagi dua division yang saya sebutkan tadi awal, iaitu Brunei Elite Futsal League dan juga Brunei Premier Futsal League, FABD dan juga Yakin Futsal League tidak memastikan ataupun bukannya sebagai mandatory mereka ini didaftarkan, tetapi mereka ini digalakkan untuk mendaftarkan pemain under 20. Jadi setiap pasukan yang bertanding akan menyenaraikan pemain-pemain yang di bawah umur 20. Kita melihat pemain ini berumur tidak kurang daripada 16 tahun. Jadi pasukan mengapa mungkin FABD dan juga Yakin Futsal League sebagai penganjur pada liga pada dua-dua division pada tahun ini, kita ini akan melihat untuk pemain-pemain muda ini mungkin di masa akan datang mungkin ada kejohanan-kejohanan yang mungkin akan melibatkan ataupun membabitkan kejohanan bawah umur 20 tahun. Jadi di sana, jadi tahun ini masih kita kekalkan, tapi bukan secara mandatory, tapi kita menggalakkan semua pasukan supaya akan dapat menyenaraikan ataupun dalam senarai 23 pemain di mana pemain under 20 yang berumur 2004 ke atas. Ya. Dan kita juga difahamkan pasukan kebangsaan Liga Kebangsaan Futsal Brunei akan menyertai beberapa kejohanan Tuan ya. Ya, sure. Dengan jurulatih yang berasal dari Brazil ya. Betul, betul. Jadi Tuan, seperti yang musim lalu pihak ABD turut memberi lampu hijau kepada pemain-pemain import Tuan ya. Jadi bagaimana dengan pasukan-pasukan musim ini? Alhamdulillah, syukur kita kerana FABD dan juga pada tahun ini Yakin Futsal League masih memberikan kebenaran kepada pasukan-pasukan yang bertanding untuk pengambilan pemain import. Jadi seramai 2 orang pemain import yang dibenarkan saja yang dibolehkan bermain di setiap perlawanan, dan alhamdulillah kita dapat saksikan perbezaan ataupun perkembangan di antara musim BFL 2023 dan pada masa musim ini, di mana dua division ini kebanyakan pasukan-pasukan sudah mula mengambil pemain-pemain import ini untuk menguatkan dan memantapkan pasukan mereka masing-masing. Jadi alhamdulillah pada Brunei Elite Futsal League dan juga Brunei Premier Futsal League masih membenarkan bagi pengambilan pemain import, iaitu seramai 2 orang bagi setiap pasukan. Iya, dan jadi Tuan, seperti yang dibicarakan tadi, sepak mula telah pun berlangsung. Jadi bagi pendapat awal, bagaimana saingan pada musim ini Tuan dan persiapan pasukan-pasukan yang bertanding pada musim ini? Okey, alhamdulillah kalau kita saksikan mungkin pada masa ini ia masih di awal musim perlawanan. Ya. Tetapi kalau kita melihat kepada Division 1 ataupun Brunei Elite Futsal League 2024-2025 ini, boleh dikatakan dalam 8 pasukan ini ada sudah pasukan-pasukan yang boleh orang menampakkan persembahan yang menarik. Jadi mungkin dalam Brunei Elite Futsal League ini kita boleh saksikan nanti selaku juara bertahan Kesuka dan Arauda, Almeri Saitun yang pada masa ini pun sudah semakin mantap mempunyai pemain importnya daripada Iran dan juga Indonesia, dan tidak juga tinggalan pasukan Shah United. Kalau kita saksikan mengambil pemain import daripada negara Thailand dan juga Kampung Buangkok FC. Kalau kita lihat salah seorang pemain importnya adalah daripada Indonesia yang merupakan bekas pemain kebangsaan Indonesia, yaitu Bambang Bayu Saptaji. Jadi kalau melihat kepada Brunei Elite Futsal League ini liga ini ataupun Division 1 ini akan sungguh menarik ini.
Kalau kita lihat kepada Liga Perdana ataupun Brunei Premier Futsal League ini, rata-rata kepada 88 pasukan ini memang seimbang. Ya. Memang seimbang. Itu kita akan saksikan nantilah dalam perjalanan, kerana ini masih di awal musim perlawanan. Ya. Jadi mungkin ke-88 ini mempunyai masih seimbang peluang berkenaan. Iya, Tan. Jadi kita ikuti seketika keputusan perlawanan Liga Elit yang telah pun berlangsung dalam Liga Elit Futsal Brunei 2024-2025. Perlawanan sebelum ini, Kampung Buangkok FC tewas 2-7 kepada Kasuka dan Arauda. Shah United tewas 4-8 kepada Armires Haitun. MS ABDB menang besar 6-2 kepada DDTFT. Kuala Rangers BKFC menang tipis 2-1 bertemu Arbisham FC, dan Arbisham tewas 1-7 kepada Shah United. Manakala perlawanan-perlawanan yang telah pun berlangsung dalam Liga Elit, Liga Perdana, jadual-jadual perlawanan yang akan berlangsung pada hari Sabtu 16 November 2024 ini. Kampung Buangkok FC akan bertemu dengan Almires Haitun, manakala Kuala Rangers BKFC akan bertemu dengan Kasuka dan Arauda. Manakala pada hari Ahad 17 November 2024 nanti, DDTFT akan bertemu dengan Kampung Buangkok FC. Ya. Dan ini pula adalah keputusan Liga Premier, di mana Shah Kampung tewas 2-8 kepada PES. Ini pula ialah jadual Liga Perdana ataupun Liga Premier yang akan berlangsung pada 4 November 2024 di Kompleks Sukan UBD. FC Phosphorus akan bertemu dengan Street United, dan pada hari Ahad 17 November 2024 Silver Reds bertemu Shah Kampung, dan Hearts Elite bertemu dengan Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Brunei Darussalam di Dewan Serbaguna Kompleks Sukan Negara Hasanah Bolkiah Brakas. Dan perlawanan-perlawanan ini akan dapat setiap perlawanan-perlawanan akan dapat diikuti juga melalui live streaming YouTube Yakin Football League. Dan akhir sekali Tuan, mewakili FABD, apakah nasihat ataupun saranan pihak Tuan terutamanya pada pasukan dan penyokong-penyokong dalam memastikan kelancaran perjalanan perlawanan musim ini, Tuan? Okey, terima kasih Tuan. Sebagai mewakili pihak FABD dan juga Yakin Futsal League, saya menyarankan kepada semua penyokong-penyokong pasukan-pasukan yang bermain di Liga Futsal, sama ada di Division 1 dan Division 2, untuk datang beramai-ramai untuk menyokong pasukan bis kita masing-masing. Dan bukan saja kepada penyokong-penyokong, tapi kepada orang ramai yang peminat ataupun yang meminati sukan futsal di negara ini, supaya akan dapat datang beramai-ramai untuk memenuhi dewan-dewan ataupun venue-venue perlawanan itu sebagai sokongan kita kepada sukan futsal yang sekarang ini boleh dikatakan sudah semakin naik. Mungkin tidak sebagai dengan bola sepak, tetapi kita dapat saksikan bila perlawanan-perlawanan ini diadakan, ke semua venue-venue ini penuh, dihadiri oleh orang ramai dan juga penyokong-penyokong. Dan pada masa yang sama juga saya menasihatkan kepada penyokong-penyokong ini supaya akan sentiasa menjaga tata tertib, kelakuan, etika sewaktu perlawanan ini, kerana memang semua pasukan ingin kemenangan. Tetapi di samping kita untuk mendapatkan kemenangan, kita mesti menjaga disiplin penyokong-penyokong, kerana kita tidak mau nama baik kepada pasukan-pasukan ini juga akan tercemar disebabkan insiden-insiden yang kita tidak ingin. Ya, namanya juga darah muda. Jadi sabar anak muda. Kita akan menuju ke sana, insya-Allah, Tuan. Insya-Allah. Ya. Jadi itulah tadi perbincangan kita bersama dengan tetamu kita minggu ini, Tuan Rosdin Haji Abdul Aziz, selaku Komisioner Liga Futsal Brunei 2024-2025 yang telah bersama kita untuk edisi Bicara Sukan minggu ini. Terima kasih sekali Tuan. Sama-sama Tuan. Sama-sama, insya-Allah. Ya. Amin. Jadi apa yang kita harapkan, semoga apa yang kita paparkan tadi akan mendapat manfaat, dan juga khususnya kepada peminat-peminat bola sepak tanah air, futsal setentunya, menyemarakkan perkembangan dan kemajuan sukan di negara kita. Dan jangan lupa untuk mengikuti siaran Arena setiap hari pada pukul 4 petang di saluran RTB Perdana untuk laporan terkini Liga Futsal Brunei dan perkembangan sukan dalam dan luar negara. Hingga bertemu lagi pada kesempatan lain. Assalamualaikum, salam hormat. Tingkatkan semangat kesukanan bis kita. Majukanlah sukan untuk negara. Jumpa lagi.